Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Berjumpa lagi bersama saya, Cikgu Rahimi dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 5 KSSR Semakan. Pada hari ini, kita akan belajar Unit 11 Penjagaan dan Keselamatan Diri. Tajuk Pengurusan Mental dan Emosi. Topik kita pada hari ini, konflik dan stres dalam keluarga. Baiklah murid-murid, cikgu akan terangkan isi kandungan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, standard pelajaran. Kedua, standard kandungan. Kedua-dua ini adalah untuk panduan guru. Ketiga, maksud emosi. Keempat, jenis-jenis emosi. Kelima, maksud konflik. Keenam, situasi konflik, kesan konflik dan cara-cara untuk mengatasinya. Ketujuh, maksud stres. Kelapan, situasi stres, kesan stres dan langkah-langkah untuk mengatasi stres. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.1.1 mengenal pasti situasi konflik dan stres dalam kalangan ahli keluarga. 3.1.2 menjelaskan kesan konflik dan stres terhadap keluarga. 3.1.3 menjana idea cara mengurus konflik dan stres dalam mengekalkan ikatan kekeluargaan. Seterusnya, mari kita lihat standard kandungan. 3.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi dalam kehidupan harian. Konflik dan stres dalam kalangan ahli keluarga. Baiklah murid-murid, mari cikgu terangkan apa maksud emosi. Emosi merujuk kepada suatu perasaan dan juga fikiran. Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu itu sendiri. Misalnya, emosi sedih. Bila emosi sedih, dia akan menyebabkan seseorang akan menangis. Air mata akan keluar. Manakala kalau emosinya gembira, apa yang terjadi? Semestinya akan senyum dan juga ketawa. Murid-murid, tahukah murid-murid jenis-jenis emosi? Ya, ada terdapat banyak jenis-jenis emosi yang ada dalam diri kita. Baiklah, mari kita lihat. Yang pertama, marah. Yang kedua, suka. Yang ketiga, sedih. Yang keempat, kecewa. Yang kelima, emosi malu. Yang keenam, emosi rasa bersalah. Yang ketujuh, emosi rasa rindu. Yang ke-8, emosi cemburu. Seterusnya murid-murid, tahukah murid-murid apakah maksud konflik? Baiklah, cikgu akan terangkan apakah maksud konflik. Konflik bermaksud perselisihan atau pertentangan antara individu dari segi idea, kepentingan dan lain-lain. Malahan, konflik juga boleh ditakrifkan sebagai pergaduhan, pertelingkahan serta keadaan yang tidak harmoni. Seterusnya, konflik boleh menyebabkan stres dan seterusnya menyebabkan perubahan emosi. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 82. Baiklah murid-murid,
Mari cikgu berikan contoh beberapa situasi konflik yang berlaku dalam sesebuah keluarga. Yang pertama, apabila anak-anak tidak mengemas mainan mereka, maka ini juga boleh menimbulkan konflik. Kedua, berebut tempat duduk. Contohnya, ketika menonton televisyen, mereka berebut tempat duduk untuk menonton televisyen di dalam sebuah keluarga. Ketiga, berebut barang mainan di antara adik-beradik. Situasi ini juga boleh menimbulkan konflik dalam sesebuah keluarga. Baiklah murid-murid, cikgu akan terangkan kesan konflik dalam sesebuah keluarga. Yang pertama, kesan konflik ini akan merenggangkan hubungan kekeluargaan. Kedua, kesannya juga ialah akan menyebabkan pertengkaran. Ketiga, kesannya ialah boleh menyebabkan putus asa. Keempat, kemurungan. Kelima, gangguan kesihatan. Keenam, cepat marah. Baiklah murid-murid, kesan-kesan ini tadi akan berlaku dalam sesebuah keluarga apabila berlakunya konflik. Disebabkan oleh situasi-situasi konflik yang cikgu terangkan tadi. Baiklah murid-murid, cikgu akan terangkan langkah-langkah mengatasi konflik. Ada 4 langkah yang perlu kita lakukan untuk mengatasi konflik. Yang pertama, kenal pasti punca konflik. Baiklah murid-murid, tadi cikgu telah terangkan dan memberi contoh situasi-situasi konflik. Jadi di situ kita telah mengenal pasti punca konflik tersebut. Misalnya, berebut mainan. Jadi kita telah mengetahui bahawa punca konflik di sini ialah perebutan barang. Maka bagaimana kita hendak mengatasinya? Okey, kita lihat pula langkah yang kedua. Langkah yang kedua, rujuk orang dewasa yang boleh dipercayai seperti ibu bapa, kaunselor dan guru. Kita telah maklum bahawa situasi perebutan barang-barang mainan tadi, maka kita perlu merujuk kepada ibu bapa kita. Kita maklumkan kepada ibu bapa kita tentang perebutan barang mainan ini tadi, supaya ibu bapa maklum akan masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Yang ketiga, langkah yang ketiga, laksanakan cadangan dan nasihat. Mungkin anak-anak ataupun anda boleh mencadangkan kepada ibu bapa untuk mengatasi masalah perebutan barang-barang mainan. Mungkin anda boleh memberi cadangan supaya membeli barang mainan yang serupa, supaya tidak ada lagi perebutan barang-barang mainan. Itu adalah cadangan. Baiklah, mari kita lihat langkah yang keempat untuk mengatasi konflik. Yang keempat, membuat penilaian terhadap tindakan yang diambil. Baiklah, di sini kita akan menilai sama ada tindakan yang diambil itu sesuai atau tidak, berjaya atau tidak, berdasarkan kepada langkah kita yang ketiga tadi, iaitu laksanakan cadangan dan nasihat. Sekiranya cadangan dan nasihat itu tadi tidak berkesan, maka kita boleh laksanakan cadangan atau nasihat yang lain supaya penilaiannya nanti
akan baik dan diterima oleh dalam sesebuah keluarga. Baiklah murid-murid, untuk mengelakkan konflik ini juga, ya, kita boleh melakukan beberapa perkara bersama keluarga. Seperti makan malam bersama keluarga, ya, beriadah bersama keluarga, menonton televisyen bersama keluarga, ya, bersia-sia bersama keluarga dan melakukan berbagai jenis aktiviti bersama-sama dengan keluarga kita. Ini adalah untuk mengelakkan, ya, konflik itu berlaku dalam sesebuah keluarga. Seterusnya, mari kita lihat apakah maksud stres. Stres ialah keadaan resah, cemas, tegang dan sebagainya akibat daripada tekanan mental atau fizikal. Baiklah murid-murid, cikgu akan terangkan 3 situasi stres. Contoh-contoh yang cikgu akan berikan ini nanti sekurang-kurangnya dapat membantu anda memahami, ya, situasi-situasi yang boleh menimbulkan stres. Yang pertama, tekanan ketika menghadapi peperiksaan. Mungkin anda stres, ya, ketika menghadapi peperiksaan apabila anda telah disuruh untuk menjaga adik ataupun disuruh untuk membasuh pinggan sedangkan anda hendak menghadapi peperiksaan tidak lama lagi. Yang kedua, pergaduhan antara adik-beradik. Perkara ini juga, ya, akan menimbulkan stres. Pergaduhan ini berlaku mungkin disebabkan oleh masalah yang kecil, ya, tetapi boleh menimbulkan stres kepada anda. Misalnya, adik anda telah mengoyakkan buku anda, maka anda akan berasa sangat stres, ya, disebabkan kejadian itu. Maka telah timbul pergaduhan antara anda dan adik anda. Hei, kenapa kau buat, ha? Bukan kenapa contek? Kenapa koyak buku saya? Saya tak koyak. Jadi Yang ketiga, hilang keyakinan diri. Mungkin anda menghadapi masalah ini, ya, disebabkan ada perasaan, ya, yang menyatakan bahawa kakak anda tak mahu bercakap, ya, dengan anda, ya. Jadi anda berasa sangat sedih. Jadi perasaan sedih itu telah menyebabkan anda berasa stres, ya. Disebabkan kakak anda tidak mahu bercakap ataupun berborak dengan anda dan telah menyebabkan anda hilang keyakinan diri. Mari kita lihat kesan-kesan stres. Kesan stres ini boleh menyebabkan seseorang itu menjadi kemurungan. Yang kedua, seseorang itu boleh bertindak di luar kawalan. Yang ketiga, memberontak. Yang keempat, berputus asa. Yang kelima, kesan stres ini boleh menyebabkan gangguan mental. Yang keenam, kesan stres juga boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan serangan jantung dan juga angin ahmar ataupun stroke. Baiklah murid-murid, mari kita lihat langkah-langkah bagi mengatasi stres. Menurut sumber www.myhealth.gov.my, penawar stres boleh diamalkan, ya, melalui 10 B yang berikut. Cikgu akan nyatakan 10 B itu. Yang pertama, berfikiran positif. Yang kedua, berurut ataupun anda boleh pergi ke spa. Yang ketiga, berkata relax. Ini boleh diatasi. Yang keempat,
bersenam. Yang kelima, berehat dan mendengar muzik. Keenam, bertenang. Ketujuh, bernafas dengan dalam. Kelapan, beribadat. 9, bercakap dengan seseorang. Ya. Bercakap dengan seseorang sangat baik untuk mengatasi masalah stres. Dan yang terakhir, beriadah. Baiklah murid-murid, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini akan memberi manfaat kepada anda bagi mengatasi masalah konflik dan stres dalam keluarga. Baiklah murid-murid, jangan lupa ya, cikgu telah sediakan latihan. Oleh itu, anda perlu menyiapkan latihan tersebut di link yang telah cikgu sediakan. Jangan lupa. Jumpa lagi.